Assalamualaikum, selamat sejahtera. Saya Izzal daripada Impressions. Saya masih lagi berada di Selangor Research and Innovation Expo 2022 yang berlangsung sempena dengan Selangor International Business Summit 2022 di KLCC sehingga 9 hari bulan Oktober ni. Since kita kat sini, kita decide okeylah, mari kita bersembang dengan semua organisasi yang ada buka booth di sini. Jadi untuk kali pertama saya bersama dengan Amirul Muaz. Betul. Amirul Muaz daripada TNB Ilsas stands for TNB Integrated Learning Solution. Okey. Jadi kalau tuan-tuan nak datang, saya tak go into detail lah kepada program-program mereka. Mungkin kita bercakap sikit tentang program sekejap lagi. Tapi sebenarnya yang saya berminat nak sembang dengan Muaz ni pasal kita bercakap orang training lah kan. Kalau saya baca beberapa laporan lah recently kan, dia bercakap tentang kemahiran. Dan of course bila kita cakap pasal pekerjaan ni, isu dia adalah gaji lah. Kenapa orang Malaysia ni tak naik gaji murah kan. Lepas tu bila minimum wage industry pula bising kata gaji mahal tapi dia punya productivity masih sama, jadi kos meningkat. Jadi ada juga pendapat yang mengatakan yang di kat Malaysia ni bukan masalah unemployment, tapi masalah underemployment. Bermaksudnya walaupun pekerjaannya banyak, tapi pekerjaan tu tak mendatangkan gaji ataupun memberikan career development yang diperlukan. Yes, betul. Jadi okey, saya dah cakap banyak dah. Saya tanya apa pendapat Amirul bagi tentang saya lah ni? Okeylah, underemployment. So underemployment ni betul lah macam Cik Zah cakap, antara isu yang kita sebenarnya tak perasan. Dia ada tapi kita tak perasan. Kita ingatkan isu pekerjaan semata-mata. Tapi sebenarnya kalau isu underemployment ni antara yang common lah kita dapat tengok. So antara isunya macam kebanyakan lepasan ijazah pergi ke arah pengkeranian. So itu adalah satu sort of unemployment yang menyebabkan individu-individu yang mempunyai level education yang lebih rendah akan menyebabkan kesukaran. Kita bercakap tentang education level ni. Kalau tengok baru-baru ni, sebulan ke 2 bulan lepas kan ada satu artikel jadi viral lah juga kan, mengatakan kebanyakan student-student yang lepasan SPM ni tak nak sambung degree. Pada pendapat Amirul, adakah ijazah ni masih lagi relevan dalam dunia sekarang? Sebenarnya dia bergantung kepada individu sebab kita ada pelbagai jalan sekarang ni. Macam biasalah, macam kita commonly knows sekarang ni daripada social media pun kita boleh generate income, daripada pelbagai business pun kita boleh generate income, dan malah juga kita ada ramai ribuan influencers dekat Malaysia ni yang menunjukkan bahawa income ni siapa yang bukan sekadar daripada education sahaja yang boleh generate income yang banyak. So itu secara tak langsung akan menyebabkan individu-individu yang daripada lepasan SPM akan menyebabkan diorang fikir bukan dia akan memilih jalan yang bukan ke arah degree ataupun education punya path. So, jadi ada banyak path lah kita nak pergi. Tak semestinya ijazah. Tapi ijazah tu bagus lah kan. Ijazah bukan tak bagus. Specifically bagus lah. Tapi kalau tak ada ijazah, kita masih lagi boleh pergi ke, it's not the end of the world orang kata. Dia skill line, kemahiran kan. Kalau tengok SKM 1 ke SKM 5, pelbagai program ditawarkan walaupun bukan ijazah, tapi hasil daripada apa kita dapat qualification daripada ijazah tu memberikan kita skill. Yes, betul. Dan skill ni memainkan peranan penting dalam industri. Betul. Kita yang geng-geng ijazah ni memang tahu teori dia. Ya, betul. Tapi yang nak buat adalah orang berkemahiran, yang berpraktikal. Jadi kita punya idea, kita buat design cantik-cantik, tapi last kali orang yang buat design kita tak ada kemahiran, orang yang tak boleh jual juga barang tu kan. Yes, betul. Sepatutnya kena selari antara dua tu lah. Tapi pendapat Amirul kan, banyak sekarang kita pergi ke bawa Grab atau bawa Foodpanda, ada yang gig ekonomi, ada yang kata sampai 12,000 gaji apa semua. Tapi dalam jangka masa panjang, adakah satu kerjaya yang menguntungkan? Bagi saya bergantung kepada keadaan. Kalau individu yang tak ada option lain ataupun sebab kalau kita tengok memang ekonomi gig ni memang sangat-sangat berkembang pesat lah dekat Malaysia ni, dan secara tak langsung buka peluang kepada lebih ramai lagi orang untuk generate income yang banyak. Saya nak debat sikit dengan Amirul ni. Dia kata kita boleh dapatkan keuntungan jadi kalau tak ada peluang. Tapi kalau saya bawa
Food Panda lah, saya bawa Grab. Saya masih lagi memandu kereta. Okey. Jadi tak tahulah kalau kita nak jadi pemandu kereta ni, let's say dah lepas, kalau umur saya 20 tahun. Okey. Saya tak ada anak, tak ada bini apa semua kan. Saya tak gaji 5,000, 6,000 sedap lah sebulan. Okey. Betul. Kan? Tapi lepas 10 tahun. Sekarang saya dah umur 30. Okey. Saya dah ada isteri, saya dah ada anak berkeluarga. 5 orang. Cukupkah dia punya gaji 6,000 tu? Situlah datangnya Sebab yang kemahiran saya tak meningkat. Yes, betul. Itu yang maksud saya, bergantung kepada keadaan. Okey. So keadaan yang pertama, kita tengok balik macam contoh yang Cik Izzal bagi tadi. Keadaan pertama is bila kita belum berkeluarga. Dari segi masa, kelapangan masa. Dan kalau kita bujang, memanglah seronok lah. Dapat duit dengan banyak. Tapi dalam masa yang sama, kita dapat isi masa lapang kita tu dengan pekerjaan. So bagi mereka yang umur 20 tahun contohnya, kalau diorang buat gig ekonomi macam drive Grab contohnya, then it's a good option lah. Tapi kalau diorang dah berkeluarga, contoh dah lepas 10 tahun, bila dah berkeluarga, perlu consider masa dengan family ataupun keboleh sampaian dia ke. Patutkah mereka membuat gig ekonomi full time? Itu soalan saya. Bagi saya okey. Kalau kita perlukan duit sambilan, duit lebih kan, kalau kita ada kerja, okey, mungkin bawa Grab tak bawa Food Panda ni boleh menampung apa yang kurang. Tapi kalau kita buat tu full time, adakah kita hilang peluang untuk membelajar satu kemahiran yang mungkin bawa kita lebih jauh di masa akan datang? Ya, sebenarnya kalau masa tu boleh digunakan untuk develop kemahiran yang lebih dan boleh digunakan untuk profession yang lebih orang kata lebih kukuh, ataupun menukar profession daripada driving sahaja ke arah profession yang spesifik. Dan sepatutnya individu-individu macam tu perlulah ambil peluang untuk dapatkan kemahiran. Kalau kita bercakap pasal profession ni lah, mungkin kita kembali sikit pada apa yang Amirul buat lah di sini kan, nak promote sikit, cerita pasal program-program kemahiran. Yes, betul. Pelbagai yang berada di Learhal. Mungkin boleh bagi summary sikit. Betul. Macam yang Cik Izzal cakap, program kemahiran kita sekarang ni dekat TNB kita buat satu program training, tapi melalui program TNB Skill Malaysia lah. Kalau dapat tengok kat situ, kat atas, program TNB Skill Malaysia. Okay, program TNB Skill Malaysia ni saya explain sikit lah ya, Cik Izzal. Boleh. So TNB Skill Malaysia ni sebenarnya satu inisiatif between TNB dengan kerajaan untuk bantu rakyat Malaysia yang terkesan daripada pandemik. Dia ditampung oleh TNB ya? Yes, betul, fully ditaja oleh TNB. Okey, macam mana kita tampung tu adalah kita bagi training kepada siapa saja yang nak mohon bekerja, sebab kita buat projek ni projek job matching. So macam job street jugalah. Tapi bezanya kita ada job portal sendiri, dan siapa yang diterima masuk bekerja akan dapat training tu. So training tu pula kita bagi secara percuma, termasuk tempat tinggal dan makan minum. Apa latihan yang diberikan bawah program? Sebenarnya latihan ni kita ada pelbagai. Contoh yang saya boleh bagi drone, sebab ekonomi sekarang bawa drone? Yes, betul, kendalikan drone, ataupun drone pilot lah. Drone pilot, okey. Macam sekarang ni sekarang ni request untuk drone ni sebenarnya dah makin banyak, makin berkembang. Demandnya tinggi lah. Betul. Demandnya makin tinggi. So macam kita dapat tengok kat sini. Nak tunjuk? Okey, boleh, tak apa. Pan kamera sikit. Macam kita dapat tengok kat sini. Dia boleh bawa. Saya boleh pegang ke tak? Boleh. Okey, tak apa. Okey. Ini antara drone yang kami bawa lah. Okey. Specifically drone ni kita akan ajar pada masa khusus-khusus tu. So yang saya maksudkan tadi, dia perlu diterima masuk bekerja dulu. So dia akan go through sesi interview dengan majikan luar. So kita akan match dengan majikan-majikan luar lah. Ni drone apa ni? Saya tak pernah tengok. Ini sebenarnya underwater drone lah. Bawah air. Ni duduk bawah air. Bukan kat udara sekarang ni dah boleh tengok. Okey. So drone ni bukan hanya untuk yang drone terbang saja Ada drone yang duduk bawah air. Jadi betul. Kemahiran untuk mengoperasi benda ni ada di research. Ada di research. Kita akan ajar, dan bukan setakat ilmu je lah, kita akan bagi sijil juga. Apa aplikasi? Tak boleh saya letak dulu Boleh. Apa aplikasi underwater drone ya? Sebenarnya pelan-pelan. kita boleh pelbagaikan ni, tapi antara yang utamanya untuk surveillance lah. Macam di empangan. Macam empangan kenyir kata yang kata nak, betul ke tu? Itu saya kurang pastilah kesahihan dia. Tapi itu bukan. Okey. Tapi mostly kalau biasanya akan ada maintenance lah. So instead of kita menyelam ke dalam, kita hantar drone ke bawah. Jadi
kalau tak selamat untuk nak hantar orang, kita Dari hantar situ. drone ke situ. Sebab kalau nak comparekan harga drone dengan harga nyawa seorang Jadi POV yang aplikasi comparable. contohnya macam kita nak buat underwater cabling, kita nak buat surveying, Yes, betul. maintenance check apa semua. Betul. Sebab macam macam semua jenis produk drone pun, drone underwater drone pun ada juga yang kita ada lines dia lah. Macam ada yang untuk consumer, ada untuk Selain enterprise. daripada drone, apa lagi? Kita sebenarnya Training yang ada. providekan banyak dari segi leadership punya course pun ada juga sebenarnya kami di Ilsas. So contohnya kalau majikan perlukan individu bakal pekerja dia tu untuk dapat skills communication skills. Dan kita ada khusus untuk communication skills lah, untuk tingkatkan komunikasi. Cara penyampaian training ni macam mana? Mostly kita buat secara face to face, tapi kalau based on the request nak dijalankan secara virtual, kita akan buat virtual lah. Boleh buat juga. Okey. Berapa lama trainingnya? Sebenarnya training dia orang akan ingat lama, macam ingat kalau training semua benda lama, tapi untuk program Technology Skill Malaysia ni training hanyalah antara 5 ke 10 hari je. Kejap je. Yes, betul. Okey, soalan yang saya lupa tanya, siapa yang boleh join training ni? Okey, sebenarnya kalau macam untuk soalan ni lah, setiap individu yang boleh bekerja untuk syaratnya lah. Tapi Boleh bekerja maksudnya 18 tahun ke atas? 18 tahun ke atas, dan perlu siapa-siapa je yang fresh grad ataupun orang kata siapa yang kehilangan kerja ataupun siapa yang tukar profession pun kita galakkan juga. Kenapa saya kata yang poin ketiga ni yang untuk tukar profession ni adalah sebab kita akan bagikan training tu. So kalau training tu related dengan jawatan yang dia akan masuk, so majikan akan tingkat individu tu akan tingkatkan probability dia untuk diterima masuk melalui training yang kita bagi. Okey, so majikan ni semua berada di bawah database TNB lah. Yes, betul. Dia Okey. perlu berdaftar jugalah. Okey, jadi kalau dia berminat nak kerja, apa peluang dia untuk dapat kerja tu walaupun TNB dah kenal pasti? Adakah Okey, mostly macam kita tengok kalau kat job portal kan ada banyak-banyak jawatan, jenis jawatan. So basically macam tu jugalah yang job portal untuk TNB. so bergantung pada kekosongan yang ada? Bergantung kepada kekosongan. Jadi training macam mana? Jadi contohlah saya berminat nak jadi drone pilot lah contoh kan. Okey, saya pergi ke portal. Okey. Saya tengok ada kekosongan. Yes, betul. Bila ada kekosongan baru buat training ataupun saya pergi training dulu baru saya dapat tunggu Saya kekosongan. perlu mohon jawatan tu macam biasa, apply jawatan tu, dan kita akan review lah background Cik Zal. Lepas tu kita akan matchkan dengan jawatan tersebut. Kalau match, kita akan prompt kepada majikan yang bagi jawatan untuk jawatan tu, dan kita akan kalau majikan setuju untuk interview, dan kita akan set up sesi interview. Tapi latihan tu berlaku bila? Saya kena latih dulu baru apply ataupun tunggu kekosongan baru pergi latihan? Belum lagi. Saya nak cerita flow dia lah. Okey. Sekarang ni bila kita dah prompt untuk interview, lepas interview tu kalau berjaya, maksudnya diterima masuk bekerja, then akan go through latihan dulu sebelum masuk bekerja. Jadi dia tengok personality dulu. Yes, betul. Okey. Tapi itu menarik bagi saya sebab sekarang ni banyak orang dia macam kita lah kan. Banyak orang kata macam doktor pun dia kata 6 tahun belajar jadi doktor, lepas tu tengok kerja tu dah sama ada dah tak wujud ataupun tak relevan. Jadi dalam keadaan Irsan ni dia buat terbalik. Betul saya cakap kan? Maknanya kita tawar diri dulu. Dia tengok kita walaupun tak ada kemahiran, dia tengok sama ada kita ni sesuai tak personality kita ataupun karakter kita ataupun background kita dengan dia orang. Then dia hantar latihan. Jadi peluang untuk mendapatkan kerja tu lebih cerah lah. Betul. Oh, okey. Itu satu benda yang itu juga sebenarnya berbeza yang saya dengar. Okey. Sebab jadi sebab tu dia 5 ke 10 hari ya? Yes, betul, 5 ke 10 hari. Sebab okay. dia bukan skills yang bukan skills yang spesifik sangat kepada, bukan skills yang modul yang panjang lah, bukan modul yang panjang, tapi yang diperlukan tapi yang mungkin agak sukar untuk dapat di luar. Kita bagi sekali sambil dapat kerja, bukan setakat dapat kerja je tapi dapatkan skill tu juga. Itulah that's why nama program TNB Reskilling Malaysia. Alright. Jadi tuan-tuan, ada satu peluang di sini. Saya pun terkejut sebab saya pun tak pernah terfikir ini adalah satu cara untuk nak memberikan peluang pekerjaan kepada orang ramai. Actually we go beyond traditional punya employment lah. Itu bagus. Jadi dia inovasi. Itu saya suka bila cakap pasal R&D inovasi ni tak semestinya tuan-tuan bayangkan robot, drone terbang apa semua. Inovasi dari segi struktur benda yang simple seperti training. Bagi saya lah, saya dengar di sini kan.
Masalahnya orang tak ada kerja. Dan banyak orang yang ada kemahiran tu tak mungkin tak sesuai dengan majikan. Jadi dia gamble. Dia belajar 3 tahun, 10 tahun ke apa ke. Lala dia tengok apa yang saya ada ni tak diperlukan oleh industri. Tapi kalau tengok pada ni masa tu dia berbeza. Maksudnya kalau tuan-tuan mungkin tak ada apa-apa kemahiran. Yang dia orang nak hanya keinginan untuk bekerja sahaja. Yes, betul. Kan? Datang kita train you. And dia bukan training yang biasa-biasa. Berserta sijil. Buat robot berserta sijil dalam bidang-bidang seperti drone pilot. Dan kita akan bergerak selari dengan perkembangan teknologi jugalah. So macam VR pun ada juga. Kita akan bagi training dari segi. Okey, terima kasih Cik Amirul. Okay, terima kasih banyak, saya Cik belajar satu benda baru kat sini. Jadi itu sahaja untuk episod kali ini. Kalau tuan-tuan berminat nak jumpa mereka di Ilsas, mereka di booth nombor berapa ni? Kita booth nombor Tolong baca je apa dia punya booth number kat atas ni. Booth 19. Booth 19 datang dekat belakang sekali. Betul-betul dekat sebelah Impressions. Yes, kita dekat Impression. Alright, terima kasih banyak-banyak. Okey. Untuk maklumat lebih lanjut kepada korang, anda semua yang dekat luar sana, boleh lawat kita punya social media lah. Instagram dengan Facebook tmbilsas.com.my. Website ni nama apa? Website yang portal. Kita start balik yang tu. Okey, kepada anda semua yang dekat luar sana, boleh pergi ke website kami untuk tahu maklumat lebih lanjut, iaitu www.tmbilsas.com.my. tmbilsas.com.my. Yes, betul. Okey, jadi itu kata-kata akhir dari Cik Melo. Terima kasih kerana berkongsi dengan kami. Terima kasih banyak juga. Jadi kami masih lagi berada di SRI 2022. Jangan lupa datang untuk menyaksikan pelbagai inovasi di sini. Betul. Saya Irzal Kamal dari Impressions. Terima kasih dan jumpa lagi.